Masjid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahani wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Yang berusaha seluruh jawatan kuasa Surau An-Nasriyah, sebenarnya ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik serta hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini dapat sama-sama kita bertemu, bermula daripada solat subuh berjemaah sebentar tadi dan juga seterusnya kita bersama-sama mengikuti kuliah subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala memberikan keberkatan, rahmat, dan Allah Subhanahu taala memberikan kemudahan kepada kita untuk sentiasa kita bersemangat dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amalan yang kita lakukan. Mudah-mudahan memilih kita sebagai hamba Allah SWT yang beriman dan bertakwa dan melayani kita untuk masuk ke syurga Allah SWT, insyaAllah. Tuan-tuan, perempuan, hadiah-hadiah yang dirahmati lagi kasih oleh Allah SWT, pada pagi ini mari sama-sama kita meneruskan pengajian hadis kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin Syekh Islam Muhyiddin Abi Zakaria bin Syarf An-Nawawi. Pada sama-sama kita memulakan majlis ilmu ini dengan sama-sama baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana min ulumi fid dharain amin. Bab tentang sabar, ya. Bab tentang sabar. Jadi sabar ni semua orang perlu memiliki sifat sabar. Kenapa perlu sabar? Kerana semua orang diuji oleh Allah Subhanahu taala. Tak ada seorang pun hidup di muka bumi Allah Taala ni yang tidak diuji oleh Allah. Semua menghadapi ujian. Cumanya ujian itu berbagai, ya. Berbagai ujian. Ada ujian senang, senang berujian juga. Ada ujian susah, ada ujian sakit, ada ujian apa, kekurangan harta, ada ujian, bermacam-macam ujian. Tapi kuncinya
Nabi nak ajar pada kita kena ada sifat sabar. Sabar kena ada. Kerana kalau tak sabar, dia manusia boleh melakukan perkara-perkara yang di luar jangkaan, perkara-perkara yang tak diizinkan oleh syarak. Jadi bab tentang sabar. Firman Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Sambungan lagi. Warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatlah kesabaranmu itu. Warabitu, dan tetap bersiap siaga. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang berjaya. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang bermaksud, sungguh akan kami berikan cubaan kepada kamu sekalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi Allah Ta'ala sebut antara cubaan, ujian, Allah Ta'ala uji, uji setiap manusia ni berbagai-bagai ujian. Ada diuji dengan ketakutan, takut. Dalam peperangan ni takut. Kemudian lapar. Hari ni orang tak cukup makan pun ada, lapar. Kemudian kekurangan harta, tak cukup duit, jiwa, diuji dengan jiwa, dan buah-buahan, ada kurang hasil, seperti tanam padi contohnya. Tanam padi tak menjadi sebab banjir, ataupun musim dah nak luruh ada royan lah, kan? Nak luruh royan, tapi macam mana entah, buahnya habis kena luruh dengan kering. Boleh jadi tak menghasil ataupun kekurangan. Itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Dan bersabar, nak kata apa kan? Jadi kuncinya sabarlah. Semuanya ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Maknanya orang yang bersabar ni Allah Ta'ala beri pahala, pahala mereka tanpa batas. Maknanya tak terkira lah. Allah nak bagi ni bukan boleh kita kira 1, 2, 3 berapa pahala, tapi tidak terkira, tanpa batas. Kerana Nabi SAW ni seorang yang sabarnya, sabarnya hebat. Nabi ni
Nabi ni kalau kita lah sendiri, kalau orang balas kepada Nabi ni macam-macam. Orang baling najis, baling batu, apa lagi yang paling hebatnya, orang bunuh ahli keluarga Nabi, pak saudara Nabi, tapi Nabi tetap maafkan orang, orang yang bersalah Nabi maafkan. Nabi bersabar. Kalau Nabi tak bersabar, mustahil lah Nabi tak ada sifat sabar kan. Jadi atas kesabaran Nabi ni, berjayanya dakwah Nabi juga. Seperti kisah bagaimana Nabi berdakwah ke penduduk Taif. Taif tak terima dakwah Nabi. Sampaikan malaikat ni offer pada Nabi. Nak tak aku kalau aku binasakan penduduk Taif ni? Penduduk Taif. Nabi kata jangan. Jangan, mungkin mereka tidak beriman, mana tahu anak cucu mereka ni akan beriman. Nyata kesabaran Nabi SAW, akhirnya Taif sekarang ni apa? Taif sekarang semua ni, boleh katakan Taif ni kita pergi ziarah, pergi umrah. Kalau tak ada ni Allah Ta'ala, kalau malaikat binasa kan, Allah Ta'ala binasakan Taif tu, tak merasa kita berjalan ke Taif. Tak merasa, kerana dah binasa kan negeri Taif. Kerana atas kesabaran Nabi kan. Tengok sekarang bagaimana Islam tersebarnya semua ke seluruh negara. Wa qala ta'ala waliman sabara ghafara inna dzalika liman azmil umur. Tetapi orang yang bersabar dan mau memaafkan, sesungguhnya perbuatan semacam itu termasuk perbuatan yang sangat utama. Iaitu Allah Ta'ala sebut perbuatan yang utama. Yang orang yang boleh maafkan orang, dia bersabar satu, kemudian dia maafkan orang. Hebat orang. Ada orang dia boleh bersabar tapi dia tak boleh maafkan orang. Dia tak boleh maafkan orang. Ada, kita pernah jumpa, saya pernah jumpa seorang pakcik tu pun tak ada, tak tahulah macam mana. Dia cerita masalah dia pernah kena fitnah. Dia kena fitnah, macam dia kena pulau orang. Kemudian dia kata, macam mana saya nak maafkan? Sampai bila pun saya tak maafkan. Dia memang dia ingat sungguh. Dia ingat sungguh. Sabar memang boleh sabar, tapi saya tak maafkan orang tu. Ini pun bahaya juga. Bahaya. Jadi bila kalau orang tu minta maaf, kita kena maafkan. Nabi lebih lagi, lebih pada itu lagi, Nabi maafkan. Mari kita ikut contoh sebagaimana Nabi buat. Firman Allah SWT, wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Mohonlah pertolongan kamu sekalian kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan solat. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Jadi Allah Ta'ala suruh kita minta pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan sabar dan mengerjakan solat. Sabar, maknanya sabar diletakkan setaraf dengan solat ni. Nak kata penting ni. Penting sabar dan mengerjakan solat. Jadi kita nak rasa tenang jiwa kita, nak hilangkan masalah kerunsingan, maka kita kena
kena juga sabar dan juga kita kena solat, minta pada Allah Ta'ala, ya? Berdoa banyak-banyak, supaya Allah Ta'ala Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita. Mana kita diuji ni, Allah Ta'ala beri ujian, Allah Ta'ala beri semua tu. Jadi nak menghilangkan segala kesusahan, kerusingan dan sebagainya, masalah kita ni, kita kena mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala angkat masalah kita. Allah yang memberi ujian kepada kita dan Allah menghilangkan ujian kepada kita. Jangan merasa Allah Ta'ala uji pada kita, Allah tak sayang pada kita. Sebenarnya Allah Ta'ala uji hamba dia supaya Allah nak tengok keimanan kita bersabar ke tidak. Bila kita dalam kesusahan, adakah kita memohon pada Allah, kita merayu pada Allah? Bila hamba tu buat dengan cara yang baik, maka hamba tu hamba yang dikasihi oleh Allah SWT. Ada manusia yang diuji, dia mencarut. Banyak ni mencarut, tak payah sebut dalam perkataan apa, nak sebut pun teruk, mencarut, Kita kalau dengar ujian ni, Allah Ta'ala ajar pada kita apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan musibah ujian, kemudian kita diajar bersabar. Bukan kita maki hama, mencerca, seolah-olah tidak apa, seolah tidak menerima takdir, ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beriman kepada qada dan qadar Allah. Beriman pada qada dan qadar Allah. Kena pada diri sendiri, tak ada bersabar. Saya pun mengajar diri sendiri juga untuk bersabar. Saya pun ada ujian. Tuan-tuan ada ujian. Bukannya orang yang bercakap ni tak diuji. Semua orang diuji. Ujian hatta budak-budak kecil, budak-budak yang baru lahir pun Allah Ta'ala uji. Uji dia. Ada masalah juga. Dia lahir-lahir dia masalah, wek dia teroyak. Apa masalah budak-budak ni? Mungkin dia lapar. Dia lapar kan, dia tahu bercakap, nak susu. Dia bahasa dia teroyak sama je bunyi lah. Budak-budak pun ada masalah. Semua orang ada masalah. Orang gila pun masalah, tapi dia macam tak ada masalah. Dia macam tak ada masalah, elok dia menyanyi macam tak ada masalah. Sebenarnya dia pun ada masalah juga. Kadang orang yang pakar motivasi, orang yang hebat, pakar itu hebat ni, orang ni pakar motivasi, sebenarnya dia pun ada masalah. Ada masalah. Semua dia bagi tahu tip-tip menyelesaikan masalah. Mungkinlah dia, kesabaran dia tu tinggi juga. Kemudian apa lagi? Bermacam-macam. Pelawak. Kita ada pelawak. Pelawak pelakon. Ada je masalah. Dia kerja dia menghibur korang. Dia dibayar. Dia menghibur korang, tapi dia pun ada masalah juga. Macam-macam, masalah macam-macam. Tapi kuncinya kesabaran. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolonganlah kamu kepada Allah dengan bersabar dan mengerjakan solat. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sekalian agar kami mengetahui orang-orang yang berjuang dan orang-orang yang sabar di antara kamu sekalian. Mana Allah Ta'ala uji, Allah Ta'ala nak apa? Nak tahu siapa dia yang betul-betul berjuang. Berjuang dengan ujian ataupun
orang yang bersabar. Ataupun Allah Ta'ala uji orang yang tak bersabar dengan ujian. Ini merupakan ujian daripada Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Mulk kita baca setiap malam. Lepas isyak kita baca setiap malam surah Al-Mulk. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang mana Allah Ta'ala ciptakan mati dan juga hidup ni, linabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapakah di kalangan kamu yang baik amalannya, yang lebih baik amalan. Sebab Allah Ta'ala nak uji. Maknanya kita hidup di dunia ni tak lepas daripada ujian Allah Ta'ala. Ada orang nampak ujian ni kesusahan, sakit, tapi kesenangan orang tak nampak itu ujian. Sebenarnya orang jangan pandang kesusahan, kesenangan tu, kekayaan tu satu nikmat. Betul, satu nikmat. Tapi juga dia boleh menjadi sebagai ujian. Ujian manusia. Kamu ingat tak? Kamu kaya, kamu senang, kamu ingat tak orang miskin? Kamu ingat tak Allah Ta'ala? Kamu ingat tak nak bersedekah? Nak bantu orang dan sebagainya. Itu pun Allah Ta'ala uji manusia. Wa qala ta'ala ni dah habis. Kemudian ayat-ayat yang menyeru untuk berlaku sabar dan yang menerangkan keutamaan sabar itu banyak terdapat di dalam Quran. Banyak Allah Ta'ala datangkan perkataan sabar. Saya tak ingat banyak perkataan sabar. Kalau dihimpun perkataan sabar tu banyak di dalam Al-Quran. Nak kata penting, sifat sabar tu kena ada dalam diri manusia. Lebih-lebih lagi kita ni orang Islam ni, yang mengaku orang beriman, mesti ada sifat sabar. Kata ulama, sabar ni dengan makna menahan diri. Menahan diri daripada 3 perkara. Daripada 3 perkara kita kena tahan diri. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar dalam melakukan ketaatan. Allah Ta'ala suruh perintah bersemayang, kita mulakan zakat, haji, kemudian amalan-amalan sunat, amalan yang disuruh oleh Allah Ta'ala, amalan yang baik, mana itu ketaatan kita. Sabar dalam melakukan ketaatan, sama ada senang ke susah ke. Jadi bila namanya ketaatan kena buat. Adakah semayang ni waktu senang je, waktu kita lapang, waktu senang semayang, waktu susah, waktu kita kata waktu sibuk, adakah perlu meninggalkan semayang? Tidak. Mana ketaatan ni kena buat. Kena buat. Kalau tambah yang wajib tu, susah senang kita buat. Tapi kalau kita dah biasa melakukan ketaatan pada Allah Ta'ala ni, bila nak tinggal tu kita rasa tak sedap hati. Cuba tuan-tuan, kalau tuan-tuan katakan berjalan, jalan, kemudian waktu ni nak habis waktu, nak masuk waktu Zuhur ni, dan nak habis dah, nak masuk waktu Asar, tak semayang lagi ni, kan? Kemudian kita pun rasa macam serba salah, habis waktu ni berdosa aku, kan? Akhirnya kita semayang dalam keadaan hujung-hujung waktu. Apa rasa macam sebab dada ni, macam-macam tak tenang. Lepas tu lepas semayang tu memanglah rasa lega, tapi rasa tak seronok. Rasa tak seronok. Sebab apa? Sebab iman tu ada dalam diri kita. Sebab kita dah biasa buat ketaatan, tiba-tiba kita lambat buat sesuatu kewajipan tu.
Itu yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Kita sebagai hamba yang hamba Allah mengaku sebab ta'abbud, mengabdikan diri pada Allah Taala. Jadi setiap perintah Allah Taala tu kita buat tanpa kita mempertikaikan. Tu ta'abbud ni, Tuhan kita Allah Taala suruh apa-apa kita buat. Jadi nak tanya kenapa tak ada soalan kenapa. Itu orang kenapa tu orang seolah-olah orang mempertikaikan, seolah dia tak mau buat. Yang kedua, sabar dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perkara yang seronok bagi kita, bagi nafsu manusia nak buat perkara tu. Bagi kita tu, bagi kita yang ada dalam ni, kita tahu benda tu tak seronok lah. Tapi ada yang orang, setengah orang yang di luar ni, dia rasa perkara tu seronok. Seronok, tetapi perkara tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia boleh tinggalkan perkara tersebut, maka dia ni orang yang bersabar dalam dia meninggalkan maksiat kepada Allah Taala. Contohnya apa? Ada orang contohnya dia ketagih ketum dan sebagainya. Contoh, dia seronok, bagi dia seronok minum. Tapi kalau bukan ni jenis-jenis saya saja minum tu, ada orang minum arak, seronok minum, dia dah berkawan, macam-macam ada. Dia rasa seronok bagi nafsu dia, tetapi tidak bagi Allah Subhanahu Taala. Di sisi Allah Taala haramkan perkara tersebut. Jadi kena tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Taala. Itu sabar, Judi, banyak judi, zina. Ada orang yang dibuat perkara ni, dia memang dia tak buat semua perkara yang diharamkan, tapi ada satu dua perkara haram tu dibuat. Dia rasa seronok buat. Jadi kena tinggalkan perkara. Sabar dalam meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah. Itu tadi sebut sabar dalam takdir Allah. Allah dah tetaplah kehidupan kita ni begini-begini, jadi kita kena sabar. Dan Allah Ta'ala suruh kita berusaha, ikhtiar sesuatu. Jadi ikhtiar untuk kita berusaha, jangan putus asa, jangan lemah semangat. Diuji sikit, udahlah, habis, tak nak buat apa, putus asa. Kemudian antara perkara-perkara yang reaksi manusia saat ditimpa musibah, ada orang yang pertama dia bila ditimpa musibah ujian dia marah. Ada orang dia marah. Ni marah ni orang yang tak sabar, dia marah. Tapi marah ni bukan kata marah ni benda yang kadang-kadang marah ni perlu juga, ada tempat perlu marah. Ada tempat yang kita tak perlu nak marah. Yang kedua, sabar. Dia bersabar bagus, bersabar, tenang dia orang, dia bersabar. Yang ketiga, sedih. Sedih, kena musibah apa, ujian, dia sedih. Kematian dan sebagainya, dia bersedih. Itu biasa, naluri manusia tu. Dia sedih tu biasa. Sekuat mana manusia pun dia ada perasaan sedih tu, ada. Ada perasaan sedih. Sayyidina Umar yang terkenal dengan Handa ni Sayyidina Umar ni. Hebat Sayyidina Umar ni garang.
Kata garang macam singa. Garang macam singa Sayyidina Umar ni. Tapi Sayyidina Umar ni kan, dia hatinya orang yang paling lembut di malam hari. Di malam hari orang yang paling lembut hatinya. Dia bermunajat kepada Allah Ta'ala. Dan dia menangis. Sayyidina Umar ni menangis. Tapi siang hari orang nampak Umar ni garang. Garang. Syaitan pun takut dengan Sayyidina Umar. Sebab tegasnya Sayyidina Umar. Kemudian ada orang yang ditimpa musibah, dia redha. Redha. Dia redha kepada Allah Ta'ala. Redha ketentuan. Yang kelima, orang tu bersyukur. Bersyukur. Ada orang bersyukur. Kena hujan dia kata Alhamdulillah. Alhamdulillah, sebut Alhamdulillah. Kan? Bukan dia seronok lah, tapi dia bersyukur Alhamdulillah. Disebut kan, syukur Allah Ta'ala uji aku. Kan? Allah Ta'ala sekurang-kurangnya Allah Ta'ala nak ingatkan aku. Aku lupa. Contohnya dia kena sakit. Bila dia sakit ni dia dapat rehat. Dalam kerehatan dia tu dia dapat berzikir, dia dapat baca Quran. Sebelum ni dia mungkin dia lalai. Tapi bila Allah Ta'ala uji, dia bersyukur. Macam-macam manusia ni. Okey, kita baca hadis yang pertama. Ini baru masuk hadis. Hadis yang pertama. Wa an Abi Malikin Al-Harisi bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamlani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard wa salatu nur wa sadaqatun burhan wa sabru diya wal qur'anu hujjatun laka aw alaik kullun nas yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha rawahu Muslim. Dari Abu Malik Al-Haris Al-Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW bersabda, suci adalah sebahagian daripada iman. Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Subhanallah dan Alhamdulillah dapat memenuhi atau memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Solat itu adalah cahaya. Sedekah itu adalah bukti iman. Sabar itu adalah pelita, dan Al-Quran itu adalah hujah terhadap apa yang kamu sukai ataupun terhadap apa yang tidak kamu sukai. Disebut apa? Argumentasi. Argumentasi. Apa maksudnya? Hujah. Semua orang pada waktu pagi menjual dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang membinasakan dirinya. Riwayat Muslim. Dalam hadis ni banyak Nabi sebut, sebut bukan sabar saja. Nabi sebut at-tuhuru syatrul iman. Mana kebersihan ini, suci ini adalah sebahagian daripada iman. Sebahagian daripada iman. Jadi bila kita dalam keadaan suci, suci ni kita, di orang Islam memang kita nak beribadah, syarat ibadah tu kena suci. Baru ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena nampak bersih. Orang Islam pun nampak bersih. Sama ada diri kita, tempat kita, apa-apa segalanya kena nampak bersih, suci. Jangan kotor. Kotor ni perkara yang disukai oleh syaitan. Cuba kita bersih. Syaitan dia tak suka tempat-tempat yang bersih. Kalau tandas yang kotor ni, dia suka, paling dia suka.
Syaitan ni, jin dia suka. Begitu diri kita kena bersih, ya. Kalau boleh pakai minyak wangi ke apa, bagi bukan bersih saja tapi nampak sedap lah, tak ada berbau. Jadi Islam ni suka kepada kebersihan. Dan juga dalam hadis ni, an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman, ya. Jadi kita kena jaga, orang Islam kena jaga suci. Itu bab pertama dalam bab fiqh ni, kan. Yang pertama sekali bab suci, bersuci, kan. Apa dalam bab bersuci tu? Bagaimana cara kita apa? Belajar kita jenis-jenis najis, ya. Jenis najis kategori najis, mukhaffafah, mutawassitah, mughalazah. Kemudian cara nak menyucikan, dia ajar kepada kita cara bagaimana nak menyucikan najis tu, kan. Kemudian apa, dia ajar kita cara nak ambil semayang, nak bersuci, ya. Kemudian sebelum nak ambil semayang ada perkara-perkara sunat yang kita kena kita kena gosok gigi, berkumur, ya. Mandi wajib dan sebagainya, macam-macam dia ajar dalam bab bersuci. Sebab penting, ya, sebelum nak beribadah, syarat sah ibadah kena dalam keadaan suci. Walaupun kita tengok orang bangsa lain, Allah kotornya, betul, kan. Pergi tandas-tandas mereka, kan. Saya 2-3 kali kadang-kadang pergi kedai Cina, numpang tandas. Numpang tandas. Benda tak tahan, kan, numpang tandas terpaksa, kan. Kerana beza kita dengan orang Islam. Allah kotornya, kan. Buat macam mana, kan. Jadi bukan orang Islam, kita nak orang Islam kena lebih lagi. Kemudian walhamdulillah tamla'ul mizan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Maknanya kalimah alhamdulillah memenuhi timbangan kita, pahala kita, ya. Timbangan akhirat kita, ya. Jadi banyak ucapkan kalimah alhamdulillah, ya. Wa subhanallah walhamdulillah tamlani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard, ya. Subhanallah dan alhamdulillah dapat memenuhi atau memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Kalimah subhanallah walhamdulillah, kita sebut apa? Kalimah tasbih, kan. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah, maha suci Allah, maka kita memuji Allah Ta'ala dan kita mensucikan Allah Ta'ala dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, sama ada yang tidak layak bagi zat Allah Ta'ala, yang tidak layak bagi sifat Allah Ta'ala, ataupun tidak layak bagi af'an Allah, asma Allah Ta'ala, ya. Wassalatu nurun, wassalatu nur, solat itu cahaya. Solat ni cahaya, cahaya yang menerangi kehidupan kita, dan juga bila mati kita akhirat nanti, cahaya, solat ni sebagai cahaya penerang, bila ada cahaya ni kita nampak lah, kan. Nampak apa nak buat, tapi bila bergelap, meraba kita. Solat ibarat cahaya. Wasadaqatun burhan, sedekah itu sebagai sedekah sebagai bukti iman, sebagai bukti keimanan kita. Dan sebagai bukti keimanan, seorang kena banyakkan bersedekah. Ini dia menjadi bukti, hujah nanti, ya. Hujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wasabru dhiya, dan sabar itu cahaya, sabar itu cahaya. Pelita, pelita ataupun cahaya. Yang tadi pun solat juga cahaya, disebut cahaya. Cuma disebut kalimah as-salatu nur,
solat itu cahaya, nur, wa sabru diya, sabar itu cahaya juga. Jadi beza nur dengan diya. Nur ni cahaya daripada nur ni cahaya daripada kita kata kalau disebut cahaya bulan ni nur cahaya, dia ni cahaya juga, tapi cahaya lebih pada cahaya dia masuk. Kalau bezanya cahaya, dia ni cahaya matahari, dia ni cahaya matahari. Cahaya matahari ni terang lagi. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Dia Allah Ta'ala yang menjadikan matahari itu diya, cahaya, cahaya matahari diya, wal qamara nuran, dan qamar tu bulan itu nur. Dua-dua cahaya, tapi bezanya cahaya tu. Apa beza solat, cahaya solat ni dengan cahaya sabar ni? Solat ni bila orang yang solat ni dapat apa? Cahaya dapat memberikan ketenangan, dapat memberi kerehatan kepada kita. Solat ni rehat. Kemudian dia menghapuskan kerusingan, keresahan dalam jiwa kita. Solat itu sebagai dimasukkan dengan cahaya. Kemudian disebut as-sabru diya, sabar juga cahaya, diya. Diya tadi cahaya umpama cahaya matahari. Sabar ni apa? Sabar ni perlu ada, sebab dengan ada sifat sabar ni boleh apa? Boleh menolak segala kesukaran, keperitan, keletihan. Umpama panas di siang hari. Ini sifat solat dengan sifat sabar. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Adalah dan Al-Quran itu adalah hujah terhadap apa yang kamu sukai ataupun terhadap apa yang tidak kamu sukai. Al-Quran sebagai hujah. Sebagai hujah kita, dia akan memberi syafaat kita di akhirat. Jadi banyak-banyak baca Quran. Adik-adik yang tahfiz tu, teruskan menghafal Quran, kerana Al-Quran itu menjadi hujah kita di akhirat. Dalam hadis lain, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kamu akan Quran, sungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada ashabi, mana memberi syafaat kepada tuan yang membacanya. Quran akan memberi syafaat, pertolongan kepada kamu, dan juga kepada kita semua. Kullun nas yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Semua orang pada waktu pagi menjual dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang membinasakan dirinya. Jadi manusia ni siap pagi ada. Siap pagi manusia ni ada yang orang yang jadi menjual dirinya. Menjual dirinya. Ada yang jual dirinya dengan kerana apa? Kerana dia nak melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Ada yang menjual dirinya dia terjerumus kepada perkara-perkara yang mungkar, yang jahat. Ada yang bebas dirinya, maksudnya dia melaksanakan kebaikan, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pula yang membinasakan dirinya, maknanya dia buat perkara-perkara yang tak baik, yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat ni insya-Allah apa yang kita baca kitab Riyadhus Shalihin dalam bab sabar pada pagi ni dapat hadis yang pertama. Wallahu alam. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan, kesalahan dalam apa yang saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang lemah itu daripada diri saya sendiri.
Aku qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa fil mukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultan. Allahumma futa arifin warzuqna faman nabina wa dhul musali wal hamlikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyina was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa sunna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillah.